Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pelajar SPM sekalian, harapan Ustazah anda semua telah bersedia untuk menjawab kedua-dua kertas pendidikan Islam dengan jayanya. Saya, Ustazah Wan Awatif binti Wan Abdullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah II, Macang, Kelantan, akan cuba untuk membantu para pelajar dengan memberikan tips dan juga panduan mudah untuk menjawab soalan pendidikan Islam sama ada kertas 1 atau kertas 2. Seterusnya, para pelajar dapat mencapai keputusan yang cemerlang nanti, insya-Allah. Anak-anak pelajar sekalian, sebelum kita mengetahui cara-cara ataupun teknik mudah menjawab kertas pendidikan Islam, ada baiknya anda semua mengetahui matlamat yang ingin dicapai melalui teknik menjawab yang berkesan. Antaranya, pertama, memberi kemahiran kepada para pelajar tentang teknik menjawab yang betul. Kedua, membantu para pelajar tentang teknik menjawab soalan yang betul sebagaimana yang dikendaki oleh lembaga peperiksaan. Ketiga, memastikan semua calon menjawab dengan teknik yang betul, berfokus dan tepat. Seterusnya, meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan nanti. Semasa menjawab soalan, anak-anak pelajar disarankan untuk memahami kata kunci atau kehendak soalan sebelum merangka jawapan nanti. Terdapat pelbagai kata kunci berbeza yang digunakan dalam soalan SPM. Antaranya, terangkan, huraikan, nyatakan, jelaskan, apakah, senaraikan, bagaimanakah, berikan, cadangkan, kemukakan, bandingkan dan lain-lain. Anak-anak pelajar, pastikan anda membaca soalan betul-betul sebelum mula menjawab. Terangkan, jawapan bagi soalan ini memerlukan isi dan huraian. Contoh soalan, terangkan dua cara media massa mempengaruhi pemikiran umat Islam dengan perkara lara. 4 markah. Contoh isi jawapan, menyediakan aplikasi mudah didapati seperti TikTok, 1 markah untuk isi, sehingga menjatuhkan imej umat Islam ataupun sehingga menyesatkan umat Islam. Itu huraian, 1 markah. Jawapan lain, menyajikan program hiburan yang keterlaluan seperti konsert, 1 markah untuk isi, sehingga umat Islam lupa diri. Itu merupakan huraian, 1 markah untuk huraian. Ketiga, menayangkan filem-filem lucah dan ganas, 1 markah untuk isi, kesannya merosakkan akhlak umat Islam, 1 markah untuk huraian. Kata kunci, huraikan. Jawapan bagi soalan ini juga memerlukan isi dan huraian. Contoh soalan, huraikan 2 kesan ajaran sesat terhadap umat Islam. Contoh jawapan, masyarakat akan berpecah belah kerana berlaku pergaduhan ataupun kerana tiadanya persefahaman. Pelajar-pelajar sila perhatikan, yang berwarna kuning adalah huraian, yang berwarna putih adalah isi. Contoh kedua, berlakunya pergaduhan ataupun perbalahan kerana menganggap pegangan mereka benar. Yang ketiga, dipandang hina oleh masyarakat Islam lain kerana mengamalkan ajaran yang bertentangan dengan syariat. Setiap satu, isi 1 markah, huraian 1 markah. Bagi kata kunci, nyatakan. Jawapan bagi soalan ini juga memerlukan isi dan huraian. Sila perhatikan soalan. Nyatakan 2 tindakan yang anda perlu lakukan untuk menangani ancaman ajaran sesat. Pertama, contoh jawapan pertama, mendalami ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang supaya dapat membezakan antara baik dan buruk. Kedua, mendampingi orang soleh, mendampingi para ulama agar keimanan kepada Allah semakin kukuh. Ketiga, mengamalkan akhlak mulia supaya terhindar daripada perbuatan keji. Di sini saya gunakan kata kunci untuk huraian yang berwarna kuning
supaya, agar tadi membuktikan ini adalah huraian, bukan isi. Kata kunci jelaskan. Mulai SPM 2019, jawapan bagi jelaskan memerlukan kepada huraian. Sedangkan sebelum ini, kita ditekankan bahawa soalan jelaskan pelajar tidak perlu mengadakan huraian. Tetapi mulai 2019, soalan jelaskan perlu kepada isi dan huraian. Sila perhatikan contoh soalan. Jelaskan dua kesan positif diharuskan gadaian dalam Islam. Contoh jawapan. Pertama, dapat memajukan ekonomi umat Islam agar setanding dengan umat lain. Kenapa saya besarkan agar? Supaya, untuk. Nanti tunggu slide seterusnya. Yang kedua, memberi kemudahan kepada orang yang memerlukan bantuan supaya hidup mereka selesa. Ketiga, memudahkan seseorang mendapatkan hutang modal untuk memulakan perniagaan. Manakala untuk kata kunci apakah, calon hanya perlu menulis fakta yang tepat sahaja. Jawapan anda sebaik-baiknya, seafdal-afdalnya diambil berdasarkan buku teks anda. Contoh soalan, apakah maksud hidayah? Jawapan, cahaya petunjuk Allah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Atau setengah calon menulis petunjuk Allah sahaja, maka 1 markah sahaja diperolehi. Jawapan mestilah direct atau terus daripada buku teks anda. Bagi kata kunci senaraikan. Jawapan bagi soalan ini memerlukan fakta yang tepat tanpa perlunya huraian. Contoh soalan, senaraikan 4 rukun haji. Maka calon-calon hanya perlu menjawab soalan yang ditanya. Contoh 4 rukun haji, maka kamu kena senaraikan 4 rukun haji. Tetapi sebaik-baiknya senaraikan lebih daripada yang diminta. Contoh jawapan, niat, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur, tertib. Anak-anak SPM sekalian, tahukah anda bagaimana dapat mengenali sama ada soalan yang ditanya tadi adalah soalan kebat ataupun soalan kebar? Apa itu kebar? Soalan aras rendah. Kemahiran berfikir aras tinggi, kebat. Kemahiran berfikir aras rendah, kebar. Terdapat perbezaan ketara antara soalan aras rendah dengan aras tinggi. Apakah bezanya? Aras rendah, terdapat bilangan jawapan yang perlu dijawab. Contoh, kemukakan 2 cadangan. Maka 2 tadi merupakan bilangan. Bilangan bukan aras tinggi. Bilangan adalah aras rendah. Ataupun terdapat peruntukan markah yang kecil. Contoh, 2 markah. Sekiranya soalan tadi merupakan aras tinggi, tiada peruntukan kecil. Biasanya 4 markah atau 6 markah. Di sini, Ustazah sediakan soalan menggunakan kata kunci, cadangkan atau bagaimanakah. Sekali pandang, pelajar akan menganggap bentuk soalan begini adalah kebat. Tetapi, adakah soalan ini kebat? Perhatikan kepada soalan. Terdapat bilangan jawapan dalam soalan. Contoh, 2 cara. Saya bacakan contoh soalan. Anda sebagai seorang pelajar sekolah, setiap bulan, ibu bapa anda memberikan wang untuk menampung perbelanjaan sekolah sebanyak RM50. Cadangkan 2 cara anda memanfaatkan wang tersebut. Maka dalam soalan ini terdapat bilangan 2 cara. Maka ini bukan soalan kebat. Apakah bentuk jawapannya? Menyenaraikan dalam bentuk poin atau isi. Pertama, membayar yuran seperti yuran Persatuan Agama Islam agar dapat membantu ibu bapa. Kedua, membeli keperluan pembelajaran seperti pen dan buku latihan supaya hidup selesa.
Bagi kata kunci bagaimanakah? Jawapan bagi soalan ini memerlukan anda memberi pandangan tentang sesuatu isu. Peruntukan markah pada soalan ini hanyalah 2 markah. Maka anak-anak pelajar perlu ingat bahawa soalan ini sama sekali bukan kebat kerana peruntukan markahnya yang kecil. Contoh soalan, perpecahan dan persengketaan di kalangan masyarakat akan mengakibatkan huru-hara dan ekonomi negara menjadi mundur. Bagaimanakah masalah di atas dapat dielakkan daripada berlaku? Maka markahnya 2 markah sahaja. Maka ini bukan kebat. Apakah jawapannya? Saling hormat menghormati agar masyarakat hidup aman. Sentiasa bekerjasama supaya hidup diberkati Allah. Yang berwarna putih 1 markah untuk isi, yang berwarna kuning 1 markah untuk huraian. Maka perlu kepada 1 isi, 1 huraian sahaja kerana peruntukan markahnya yang kecil, iaitu hanya 2 markah. Seterusnya, saya ingin terangkan tentang kebar, iaitu kemahiran berfikir aras rendah. Soalan berbentuk kebar tidak memerlukan huraian, tiada huraian dan hanya memberikan isi sahaja. Cara mengatasi pelajar-pelajar terkeliru dalam menjawab, pelajar-pelajar hanya perlu menggunakan kata hubung selepas isi ataupun point, seperti kerana, iaitu, contohnya, agar, supaya, untuk dan lain-lain. Ringkasannya saya gunakan suka. Kenal pasti elemen kebat sebelum anda menjawab soalan kebat. Apakah elemen kebat? Dalam kebat adanya stimulus seperti keratan akhbar, statistik, gambar, dialog, puisi, peribahasa, lirik lagu dan sebagainya. Anak-anak pelajar sekalian, perhatikan kepada kesalahan dalam menjawab soalan sama ada kebar atau kebat. Saya tegaskan sekali lagi tentang kebar atau kebat. Kebar, K-B-A-R, adalah kemahiran berfikir aras rendah. Contoh soalan, nyatakan 2 kelebihan bersifat sabar. Apakah jawapannya? Rajin berusaha agar mencapai matlamat hidup. Jiwa tenang kerana redha dengan ketentuan Allah. Istiqamah dalam urusan supaya cemerlang. Berjaya dalam hidup kerana tekun berusaha. Perhatikan, dalam setiap jawapan kebar, kita menggunakan kata sendi atau kata hubung untuk huraian. Ringkasannya adalah suka, supaya, untuk, kerana, agar. Ingat, gunakan kata sendi bagi setiap huraian. Berikut adalah kesalahan calon-calon dalam menjawab soalan kebat. Ramai daripada calon-calon suka menggunakan perkataan penanda wacana. Menggunakan penanda wacana seperti dalam huraian, iaitu dan, seterusnya, selain itu, akhir sekali. Ini merupakan kesalahan besar yang mana dalam pendidikan Islam, penggunaan penanda wacana bukannya isi. Okey, ini bukannya isi dan bukan huraian. Menggunakan perkataan penanda wacana sebagai huraian akan dianggap sebagai isi. Sedangkan dalam kebat, 4 markah hanya memerlukan 1 isi ataupun 1 point. Tetapi penggunaan PW ataupun penanda wacana membawa kepada poin kedua ataupun poin ketiga, menyebabkan calon-calon kehilangan markah. Seterusnya, di sini Ustazah sertakan contoh jawapan calon jawapan yang salah dan contoh jawapan yang betul. Contoh jawapan salah, kejadian jenayah berleluasa dan seterusnya keharmonian negara tergugat. Kenapa salah? Kerana adanya penggunaan dan seterusnya kerana ia merupakan
PW, iaitu penanda wacana. Apakah bentuk jawapan betul? Kejadian jenayah berleluasa menyebabkan keharmonian negara tergugat. Nampak tak perbezaannya? Hanya kerana PW, hanya kerana menggunakan penanda wacana, calon kehilangan 1 markah. Tetapi dengan menggunakan jawapan yang betul, pelajar dapat 2 markah untuk soalan KEBAT. Seterusnya, disusuli dengan huraian lanjut dan penutup. Anak-anak pelajar sekalian, diharap dengan teknik dan cara menjawab yang mudah ini dapat membantu anak-anak pelajar menjawab kertas pendidikan Islam SPM dengan jayanya. Ustazah mendoakan anda semua berada dalam ketenangan dan dapat menjawab dengan cemerlang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.